InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersama-sama memperdalamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berkumpul berjumpa pada pagi ini. Walaupun minta maaf kita terpaksa tangguh, melambat, tangguh sedikit lah masa daripada 10.30, 11 jadi pukul 12. Saya dalam pergerakan, jadi adalah perkara-perkara yang tak dapat dielakkan insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan, mari sama-sama kita mulakan dengan syahadah. Syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita sama-sama memperdalamkan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan Allah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk mengamalkan sunnahnya. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, pada hari ini kita sambung. Kita masih lagi berbincang di bawah satu topik, iaitu tekad ataupun kita kata teguh di atas kebenaran Allah. Dan teguh di atas kebenaran Allah ini ialah kita sama-sama membina kekuatan islah. Membina kekuatan islah, kerana apabila kita islah, maksudnya kita memperbaiki diri kita, maka di situlah kita lihat kekuatan kita bertambah. Dan apabila kekuatan kita bertambah, maka pada ketika itulah insya-Allah kita akan diberikan oleh Allah untuk istiqamah. Untuk istiqamah. Istiqamahnya maknanya kita boleh tetap di atas jalan Allah ini. Jadi untuk kita memastikan kita boleh istiqamah itu, maka kita sentiasa memproses diri kita, mendidik diri kita supaya diri kita ini sentiasa dalam keadaan meningkat. Meningkat dalam kehidupan. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kalau katakanlah Allah izin hari ini kurang baik sikit daripada semalam, mungkin semalam kita boleh baca Quran lama sikit, zikir lama sikit. Mungkin semalam perasaan kita dengan Allah lebih kuat, lebih dekat. Hari ini kita rasa kurang sikit. Mungkin kita rasa ada kelemahan-kelemahan, ada dosa-dosa, dan mungkin ada kaipan-kaipan yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Maka kita beristighfar, banyakkan istighfar. Kerana apabila kita tidak meningkat dalam satu hari, dalam konteks umur kita, kita rugi. Sebab itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa, waktu asar. Setengah-setengah ulama mentafsirkan ataupun setengah mengatakan sebagai
kehidupan, demi umur manusia. Sesungguhnya dalam kerugian manusia itu dalam kerugian. Jadi manusia itu sentiasa dalam kerugian. Macam mana boleh rugi? Kerana mereka tidak beramal soleh, tidak beriman, dan tidak beramal soleh, dan tidak berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi kita lihat di sini, beriman tidak tertingkat iman, rugi. Iman kita hari ini sama dengan iman kita semalam, rugi. Amal soleh kita hari ini sama dengan amal soleh semalam, rugi kita. Dalam konteks kehidupan, dalam konteks tarbiyah. Tapi dalam konteks mereka yang berhajatkan kepada dunia, kemalasan hidup di dunia ini, maka tak ada apalah, biasalah. Hari ini semayang macam itu, semalam semayang macam itu, sama, tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang berhajat untuk mendapatkan redha Allah, berhajat untuk berjuang di atas jalan Allah, macam mana saya sebut semalam, bagaimana kita ini kena berjuang. Nak bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mesti berjuang. Dan perjuangan yang paling asas sekali ialah kita memperbaiki diri kita, islah diri kita. Allazina yaslihun iza fasadan nas, iaitu kita memperbaiki diri kita ketika mana manusia lain sibuk dengan dunia, rosakkan diri mereka. Sama ada rosakkan diri mereka berada dalam perancangan jahat Yahudi, Zionis, ataupun Nasara, Zionis, ataupun mereka berada dalam kelemahan masing-masing, tidak tertingkat hidup mereka, tidak tertingkat. Selalunya mereka yang tidak tertingkat hidup mereka itu, mereka akan berada dalam perancangan jahat. Mereka yang berada dalam perancangan jahat, salah satu cirinya ialah lalai. Dia lalai. Sehingga kan apabila dia lalai, maka pada ketika itulah kan jarum-jarum syaitan, jarum-jarum kejahatan tadi akan masuk, akhirnya dia akan tewas. Maka sebab itulah kita nak kena sentiasa mengislahkan diri kita. Dan apakah perkara yang paling menggembirakan kita? Yang mengembirakan kita kalau kita boleh islah pada hari ini berbanding semalam, lebih meningkat. Apa dia? Kalau kita kata sembahyang kita, puasa kita, baca Quran kita, itu amalan kan? Tapi dari sudut hati kita, iman kita, perkara yang paling tinggi sekali yang kita boleh capai, yang paling tinggi sekali yang kita capai dalam rangka untuk mendekati Allah ini, ialah kita memenangi cinta Allah, memenangi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kasih sayang Allah itu, itulah yang paling tinggi yang menyebabkan seseorang itu benar-benar menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kita ibadah kerana sayang kepada Allah, tak sama dengan beribadah kerana Allah wajibkan kita beribadah. Macam kita suami isteri lah kan. Kalau seorang isteri itu sayang sangat kat suami, dia sanggup buat apa saja. Buat ni, buat tu, masak paling sedap dia nak masak. Suami dia nak balik, dia masak paling sedap. Suami pun sama, kalau sayang kat isteri, dia sanggup buat lebih daripada apa yang suami-suami biasa buat. Seorang ibu sayang ke anak, dia akan buat satu yang lebih daripada anak yang dia sayang. Dia ada 10 orang anak, anak dia nombor 10 itulah yang dia paling sayang, anak bongsu. Maka tentulah dia mengutamakan anak. Dia sanggup buat apa saja untuk anak. Ini sayang. Ini sayang. Jadi begitulah seorang hamba yang sayang Allah. Seorang hamba yang sayang Allah, maka nilainya di sisi Allah adalah nilai yang tinggi. Sebab dia sanggup berkorban, sanggup melakukan apa sahaja. Maka peningkatan yang paling tinggi sekali dalam tarbiyah untuk mendapatkan, kita kata mardatillah, untuk beribadah kepada Allah tadi, ialah kita mencintai Allah. Hari ini kita lebih sayang pada Allah daripada semalam. Walaupun amalan kita lemah bandingkan dengan orang lain, tapi hati kita sayang pada Allah. Cukuplah sayang itu untuk menggantikan kelemahan kita. Jadi sebab tu kita tengok. Jadi macam mana jalan nak sayang Allah ni? Antaranya kita tengok 3 jalan besar. Ini sebagai mukadimah ni, tak masuk tajuk lagi. Yang pertama sekali ialah jalan mencintai Allah, ialah kita nak tanamkan dalam akal kita, tanamkan dalam hati kita satu perasaan redha. Redha dengan Allah. Redha dengan Allah. Jadi maknanya apa pun yang berlaku pada kita, apa pun yang jadi pada kita, ya Allah, aku redha pada Engkau, ya Allah.
Kita baca tiap-tiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini nombor satu. Nombor satu, nak memenangi cinta Allah, maka dia akan sentiasa redha dengan apa sahaja yang Allah bagi. Allah bagi sakit, dia redha. Allah bagi senang, dia redha. Allah bagi kaya, dia redha. Allah bagi miskin, dia redha. Allah bagi dia dalam keadaan lapang, dia redha. Allah bagi sempit hidup dia, dia redha. Allah bagi kepada dia sesuatu qada dan qadar yang baik, yang buruk, semua dalam keadaan redha kepada Allah. Ini tanda cinta. Jadi ini kita nak kena tanam dalam diri kita. Apabila kita tanam diri kita redha ni, insya-Allah kita berjalan menuju kepada kasih sayang Allah. Kita sedang menuju kepada cinta Allah. Ini yang paling tinggi sekali. Manusia yang mengenal Allah, maka dia akan sayang pada Allah. Maka bila dia sayang pada Allah, nombor satu, dia redha. Tak apalah, ya Allah aku sakit. Macam isteri lah, macam suami kan. Suami isteri sayang, suami isteri kasih sayang antara satu sama lain kan. Tambah-tambah kalau baru kahwin, lagi kasih sayang lagi. Kalau dah lama tu mungkin jalan pun tak jumpa dah kan. Kalau baru kahwin ni kan, pegang tangan, nyamuk datang pun, nyamuk kau gigit isteri aku, penyek-penyek nyamuk, sayang kat isteri dia kan. Jadi kalau sayang ni, sanggup korban, sanggup buat apa saja. Yang pertama, dia redha kan. Sayang, dia kata kan, abang ni tak cantik, tak handsome, tak apa, saya redha, inilah suami saya. Sayang pun tak cantik, tak apa sayang, sayang hidung pesek, tak apa, saya redha, dia kata macam tu. Sebab dah sayang. Dah sayang, betul. Dia bila hilang sayang tu yang mula macam-macam, buruk sangka lah, mula benci-benci lah kan. Jadi nombor satu, redha. Jadi kunci kepada sayang, jalan kepada sayang nombor satu, redha. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita baca 3 kali tiap pagi. Hanya Allah Tuhan aku, redha Allah sebagai Tuhan aku. Aku redha Islam sebagai agama aku. Aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul aku. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kata Rasul SAW, siapa yang membaca 3 kali Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, mati dia pada siang itu, maka Allah redha dia. Besar tak? Besar. Sebab dia redha Allah, Allah redha dia. Jadi nombor satu, nak sayang Allah ni, kita kena berlatih diri kita redha pada Allah. Apa pun Allah bagi, kita nak rasa tu Allah bagi, perbuatan Allah, hasil daripada sifat Allah yang maha agung, kita pun redha. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sakit, redha. Jadi apa maksud redha di sini? Redha di sini maksudnya ialah kita tak merasa sakit walaupun dukanya besar. Kita tidak merasa susah walaupun kesulitan yang ditanggungnya hebat. Tak rasa susah, itu redha. Maksudnya tak rasa susah, hati kita boleh redha, tak rasa susah. Untuk meraih, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tadi, mendapat, untuk mendekati kekasihnya. Kekasihnya siapa? Allah. Allah kekasihnya. Kekasihnya Allah. Jadi Allah bagi sesuatu, kita reda. Itu jalan nak cinta Allah, jalan nak sayang Allah ni. Barulah kita boleh mentauhidkan Allah. Sebab apa? Sekarang hari ni Tuhan-Tuhan banyak. Banyak sangat Tuhan-Tuhan ni. Tuhan nafsu lah, Tuhan bos lah, Tuhan dunia lah, Tuhan harta lah. Tuhan banyak Tuhan. Hari ni manusia jadikan Tuhan ni banyak. Berhala-berhala ni banyak. Tapi yang mana satu kita nak redha? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama redha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ke Allah. Kalau kita buat silap, tak apa, kita minta ampun ke Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku lemah, minta ampun ya Allah, kita pun istighfar. Kalau kita buat baik, alhamdulillah, terima kasih ya Allah bagi kekuatan. Kita redha juga kan? Jadi yang pertama redha. Yang kedua, nak jalan cinta Allah ni tak masuk tajuk ini. Palimah ni. Tapi penting ni, saya nak bincangkan tuan-tuan puan-puan. Yang penting untuk cinta Allah, kita nak pastikan cinta kita kepada Allah sentiasa meningkat. Tiap-tiap hari meningkat. Jalan kedua ialah kita tidak mencari selain daripada Allah. Dalam hidup kita ni, kita tidak mencari lain daripada Allah. Ini dia, apa sifat dia? Kan? Kita sebut rindu.
Maknanya kecenderungan kita, kecondongan kita, fokus kita, hati kita ni, tawajuhnya menghadap hati kita sentiasa nak mencari Allah. Nak mencari Allah, nak mencari kekasih kita. Bila kita melihat sesuatu, kita melihat Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang Al-Jamal, maha indah, Allah yang maha mulia. Kita mencari Allah. Bila kita melihat makanan, kita tak nampak makanan sedap, kita nampak Allah yang memberi rezeki makanan. Walaupun makanan tu sedap, sedap tu dinampak Allah yang memberi kesedapan tu, kenikmatan itu. Maknanya orang yang akan diberi kepak oleh Allah untuk terbang menuju kepadanya, iaitu orang yang akan diampunkan oleh Allah di hadapannya nanti, ialah orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah. Orang yang rindu nak jumpa Allah. Dia rindu nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang saya pernah baca sebelum ni. Maka Allah bertanya di yaumul hisab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggil hamba-hamba yang cinta, siapakah yang mencintai aku? Ini lebih kurang maksud hadis. Siapakah hamba yang mencintai aku? Maka bangun beberapa orang, ya Allah, kami mencintaimu ya Allah. Maka apakah pandangan kamu pada hari ini? Pertemuan ni macam mana? Apa perasaan kamu? Ya Allah, ya Allah, kami malu ya Allah menghadap Engkau dalam keadaan berdosa, dalam keadaan penuh kelemahan, dalam keadaan penuh macam-macam kelalaian, kemalasan, kejahilan. Ya Allah, kami dalam keadaan malu padamu ya Allah nak bertemu, tapi hati kami nak jumpa dengan Engkau ya Allah. Kami rindu nak jumpa Engkau ya Allah. Jadi antara umat Muhammad ni ada yang diberikan oleh Allah kelebihan. Dia bukan para syuhada, dia bukan orang para nabi, para anbiya, dia bukan orang yang benar-benar hebat, amalannya banyak. Mungkin dia ada dosa, kelemahan, tetapi dia datang menghadap Allah dengan hati yang rindu pada Allah, rindu nak jumpa Allah. Ya Allah, kami lemah, kami banyak dosa, kami jahil ya Allah, kami banyak kesilapan, tapi hati kami rindu nak jumpa Engkau ya Allah, rindu, malu pada Allah tapi rindu pada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksikanlah pada hari ini aku, itu Allah, mengampunkan dosa kamu, masuk dalam syurga tanpa hisap. Ini orang yang rindu pada Allah ni, orang yang sayang ke Allah sehingga dia rindu kepada Allah. Yang pertama tadi dia boleh tahan, boleh sabar, dia tenang, dia redha. Tanda cinta yang pertama, dia redha. Tak apalah, kita dengan isteri kita kan, kita dengan suami kita tak kahwin, masa belum kahwin semua best, semua bagus. Dah kahwin rupa-rupanya kan ada kelemahan, tapi saya redha. Dah jadi isteri, saya redha. Dia jadi suami, saya redha. Itu tanda sayang kan. Lepas tu bila dah sayang tu meningkat, jalan sayang ialah kita rindu kat dia. Mula rindu kat dia. Jalan-jalan sikit, jalan ke sana sikit, jumpa, teringat dia, kita pun telefon. Assalamualaikum, apa khabar? Tengah buat apa kan? Oh, tengah baca-baca. Oh, baca-baca. Okey, saja telefon. Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu. Mana cinta tu dah meningkat. Kita dengan Allah macam itulah. Jadi jalan nak sayang Allah ni rindu Allah. Rindu. Apa maksud rindu? Kecenderungan kita untuk sentiasa mencari Allah dalam hidup kita. Sentiasa melihat sesuatu yang indah, kita melihat ini kehinaan Allah bagi, ini Allah bagi. Ya Allah, Engkau maha indah, Al-Jamal. Melihat satu kehebatan di dunia ini, maka kita melihat kekuasaan Allah. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qawi. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuat. Maknanya sentiasa hati dia tu cenderung melihat suatu, cenderung pada Allah, melihat suatu, teringat Allah. Itu orang yang rindu. Sehingga di akhirat nanti, apabila dia menghadap Allah, dia menghadap Allah dengan kelemahan, dosa dan sebagainya. Memang kita manusia lemah dosa, tapi hati dia rindu ke Allah. Ya Allah, dia sebut, ya Allah, kami sesungguhnya rindu pada pertemuan ni, yaumul hisab ya Allah. Kami rindu kepadamu ya Allah. Maka Allah kata apa? Aku ampunkan kamu semua yang rindu kepada aku ni. Aku ampunkan dosa kamu, masuk syurga tanpa hisab. Subhanallah. Ini jalan-jalan nak sayang Allah ni. Jadi kita kena latih untuk nak kenal Allah. Macam mana nak rindu kalau tak kenal Allah kan?
Kau macam nak rindu kalau tak kenal Allah? Yang ketiga, jalan-jalan nak kenal, nak cinta pada Allah ini ialah kita terus menerus bersungguh-sungguh, jiddiyah ala tariq, kan, di atas jalan untuk taqarrub kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Orang yang sayang ni dia bukan rindu je, tapi dia sungguh-sungguh buat. Dia sungguh-sungguh cari jalan nak jumpa juga, nak balik juga, nak selesaikan juga. Contoh dia rindu kat mak dia, kan, rindu kat mak dia, nak cari jalan juga, nak rindu kat mak dia, nak cari jalan juga, nak datang balik kampung, cari jalan juga, rindu kat mak, rindu kat ayah, kan, rindu kat anak, anak sekolah jauh, nak pergi PKP tak boleh, cari jalan, boleh juga akhirnya jumpa dengan anak. Jadi dalam bahasa ini, jalan mencintai Allah ialah dengan kita kena bersungguh-sungguh. Hati yang bersungguh-sungguh mustamirah. Mustamirah ni terus menerus. Bersungguh-sungguh untuk berjinak-jinak, bersenang-senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qurub ilallah, kita mendekati Allah. Jadi 3 jalan ni kalau kita ada, maknanya kita sayang Allah. Kalau kita ada, kita sayang Allah, kita akan mendekati Allah. Ini satu peningkatan yang penting dalam hidup kita, dalam hati kita ni. Dalam hati kita ni kita rasa, kena ada rasa perasaan nak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan tewas dalam perjalanan kita. Baik, untuk itu, maka salah satu perkara yang penting yang telah kita sebut semalam ialah kita perlu membersihkan hati kita. Kita perlu membersihkan hati kita. Malahan peranan perkara yang pertama sekali yang perlu berlaku dalam tarbiyah dan dalam pendidikan Islam yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam usaha kita untuk nak islah akidah kita, memperbaiki akidah kita, iman kita, itu ialah dengan kita membersihkan diri kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud membersihkan hati kita ini, maknanya kita hendak sama-sama memahami bagaimana hati kita itu, dia boleh kotor, dia boleh rosak, dia boleh keras, dia boleh mati. Macam mana fizikal macam itu juga. Dan apakah salah satu daripada tanda hati itu hidup, salah satu daripada tanda hati itu bersih, ialah kita akan merasai halawatul ibadah. Halawatul ibadah, kita rasa manisnya beribadah pada Allah. Kita rasa seronoknya beribadah kepada Allah. Kita rasa lazatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perbuatan membersihkan tadi itu, at-tuhur minal iman, nisfu minal iman. Al-hadis al-awqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, bahawa membersihkan hati itu adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Tak sikit. Baik. Jadi Nabi menggambarkan kepada kita bersuci itu sebahagian daripada iman. Jadi ini yang kita kena rasa, bagaimana bersuci itu adalah merupakan salah satu daripada iman. Dan kita melihat pada konsep pada pagi ini, macam mana nak membersihkan hati kita ataupun membersihkan diri kita. Jadi tidaklah dimaksudkan dengan bersuci itu, membersihkan diri kita itu tidak bermaksud hanya sekadar membersihkan yang zahir. Jadi bukanlah maksudnya membersihkan itu ialah membersihkan yang zahir. Yang zahir ni maknanya setakat yang apa namanya, yang zahir-zahir sahaja. At-tuhur nisfu iman, bersuci itu separuh daripada iman. Dan bukanlah maksudnya hanya sekadar kita membersihkan yang zahir, tetapi yang batin kita biarkan penuh dengan kekotoran, penuh dengan najis. Jadi bukan dua aja bersih, pakai sabun, kita mandi, pakai pewangi, pakai yang elok, tetapi dalam kita biar kotor. Itu bukan maksud at-tuhur. Itu bukan maksud membersihkan. Jadi bermula membersihkan diri kita tu ada 4 peringkat. Dalam tarbiyah untuk kita mendekati Allah, maka nak membersih, nak menjadikan diri kita ini bersih, itu ialah ada 4 peringkat. Al-martabatu ula, peringkat yang pertama itu, ataupun martabat yang pertama ialah tathhirul zahir anil ahadas wal anil akhbas.
iaitu wal fadalah, iaitu kita bersuci secara zahir, tathhirul zahir, kita membersihkan zahir kita daripada hadas wa anil akhbas, iaitu daripada hadas, daripada najis dan sisa-sisa badan kita. Jadi bersuci ni yang pertama sekali kena bersih zahir. Jadi bukanlah kita kata bila kita nak bersihkan hati, zahir kita biarkan. Tak, kita kena bersihkan zahir juga. Ini saya pernah sampaikan sebelum ni, saya ulang balik tajuk ni saya pernah sampaikan. Saya ingat dalam kereta saya bagi. Saya ingat dalam kereta. Masa tu duha juga. Saya ulang balik. Jadi yang pertama sekali ialah kita bersihkan yang zahir. Yang zahir ni saya rasa ramai yang tahulah. Sebab itulah di sini kita lihat contohnya membersihkan zahir ni, contohnya kita memastikan kita tidak berhadas. Bukan mandi saja, tapi tidak berhadas. Maksudnya kita tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Maksudnya sentiasa dalam wuduk, sentiasa dalam air sembahyang. Ini makna bersih. Jadi orang yang sentiasa dalam air sembahyang itu, maknanya dia dalam rangka nak membersihkan dalaman dia. Jadi sebab tu kita latihlah, kita banyakkan air sembahyang. Tapi masalahnya air sembahyang ni macam mana kalau perut sentiasa berangin, asyik buang angin aja kan? Susah. Yang tu kena baiki perut, kena kurang makan ataupun sebagainya lah. Kena tanya dengan orang-orang yang dietitian lah, yang pandai sikit, orang yang jaga perut ni kan. Jadi kita jaga, tengok kan, macam mana supaya perut tu tak buang. Selalunya tak buang ni kita apa? Kita kurangkan makan. Selalunya gitulah kan. Baik, yang kedua al-martabu saniyah, itu martabat yang kedua itu adalah tathhirul jawarih anil jarahim wal sam, iaitu kita mensucikan anggota-anggota kita daripada dosa. Jadi yang pertama tadi membersihkan fizikal. Ambil sembahyang, pakai air basuh, kita berwuduk, kita ambil sembahyang, ambil mandi, kita mandi sunat, mandi wajib, dan kemudian kita membersihkan pakaian kita. Ini nombor satu. Nak dekat Allah kita kena bersih. Semampu boleh lah, semampu boleh. Yang kedua, ialah kita membersihkan, tahap yang kedua ialah kita membersihkan anggota zahir kita, tathhirul jawarih, anggota zahir kita anil jarahim wal aqsam, iaitu daripada segala dosa, segala perkara-perkara yang bawa kepada kebencian Allah. Nombor dua. Wal martabatul salisah, itu martabat yang ketiga, tathhirul qalb anil akhlaqil mazmumah war razalil mangqutah, iaitu kita membersihkan hati kita, qalbun, qalbi, hati kita itu daripada akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela, dan juga daripada perkara-perkara yang dibenci, yang tak baik, sama ada Allah benci ataupun manusia benci. Kita tak nak buat benda yang dibenci. Jadi benda tu tak baik, kita tinggal. Jadi kalau ada dalam hidup kita ni dosa, kita kena tinggalkan. Dosa kita kena tinggalkan. Kemudian akhlak mazmumah, akhlak ataupun perangai-perangai buruk. Apa perangai buruk? Contoh perangai buruk ada banyak, nanti kita akan sentuh perangai buruk ni. Sifat mazmumah ni kita akan sentuh lagi. Tapi nak sebut sini kita kena bersihkan. Contohnya akhlak mazmumah ni, contohnya kita bersifat kasar dengan orang lain, kasar, ataupun kita ni bersifat dendam dengan orang lain, dendam, dengki kan, contohnya. Jadi kita ni bersifat keras dengan orang lain, kasar, keras, contohnya akhlak mazmumah, dan lain-lain lah, banyak lagi ya. Baik, yang keempat, al-martabatu rabi'ah, iaitu martabat yang keempat, membersih tathhirul sir amma siwallah, iaitu kita membersihkan hati kita. Sir ni hati kita yang ada kat dalam. Bersihkan yang ada kat dalam hati kita ni. Ulama-ulama gambarkan ada 7 lapis hati. Roh kita ada 7 lapis. Macam mana kita jangan bayangkan, sebab dia bukan fizikal. Siapa yang telah melalui jalan-jalan kerohanian, jalan-jalan pembersihan jiwa, dia akan boleh rasa peningkatan hati. Hati akan meningkat. Sampai peningkat, contohnya zikir. Kita berzikir tadi sampai meningkat sehingga akhirnya masuk ke dalam hati yang paling dalam sekali, sehingga tidak ada lagi dah ruang untuk dia lalai. Tak lalai dah. Orang yang telah disentuh hatinya yang paling dalam, lub, hati yang paling dalam sekali, dengan kalimah la ilaha illallah, dia tidak akan tinggalkan dah la ilaha illallah.
Tapi nak sampai kepada itu dia perlukan pada proses. Kita kena bersihkan satu-satu. So mensucikan sir, iaitu hati, daripada sesuatu yang selain daripada Allah. Wa huwa taharatul anbiya, inilah bersucinya para nabi, salawatullah alaihi wasiddiqin, dan juga para siddiqin. Jadi yang keempat ini ialah membersihkan hati itu yang paling dalam sekali, hati yang sir, yang paling dalam sekali, daripada selain Allah. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja kita kata aku sembahyang kerana Allah, ataupun sahaja aku berpuasa kerana Allah, ataupun kita buat sesuatu kerana Allah. Tetapi sebenarnya dalam hati seseorang yang beriman tu, yang bersih tadi, tidak ada apa lain illallah, melainkan Allah. Jadi inilah dikata martabat Rabi'ah yang keempat. Dan martabat inilah martabat para anbiya, para rasul, para siddiqin. Para anbiya, para rasul, para siddiqin, maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam hatinya tidak ada lain illallah, melainkan Allah. Sebab tu saya sebut tadi, bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lidah, kemudian dah mula masuk ke dalam hati, hati pun sebut la ilaha illallah, kemudian sampai ke perasaan, rasa tidak ada yang hebat melainkan Allah, tidak ada menjadikan melainkan hati kita merasai sayang ke Allah, mula merasai khauf, takut dengan murka Allah, mulai bergantung pada Allah, mulai berharap pada Allah. Kita bermula, hati kita mula mempunyai perasaan, meningkat lagi, sehingga setiap sel yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita ini, yang zahir dan batin, akhirnya semua berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Maka ketika itulah hati kita tidak berpisah dengan Allah. Maka apa yang ada dalam hati hanya Allah sahaja. Ingatan kepada Allah, perasaan kepada Allah, tumpuan kepada Allah, matlamat kepada Allah. Ini pembersihan hati daripada segala makhluk. Dalam hati itu hanyalah Allah Rabbul Jalil, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib wujud, zat yang wajib kita hambakan diri padanya, yang wajib kita puji dan puja dia. Inilah pembersihan yang paling dalam sekali. Mari sampai peringkat, dah sampai peringkat ni tak lalai dah, tak ada lalai dah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kau melihat aku tidur, tapi aku bukan tidur. Rasulullah tak tidur, walaupun nampak macam Rasul tidur sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dalam keadaan sentiasa mengingati Allah, bersama Allah, sentiasa dalam keadaan sayang ke Allah, sentiasa dalam keadaan bermunajat kepada Allah, merasai Allah SWT, melihat, mengetahui apa yang berlaku. Allah sentiasa bersama dengan dia. Hati tu, hati. Ini pembersihan para nabi, para anbiya, para siddiqin. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, maksud taharah itu bersihkan diri kita itu, jangan kita hanya bataskan setakat yang zahir sahaja. Cukup dah ambil uduk, cukup dah. Jangan hanya sedekat kita membataskan dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi, contohnya dosa sahaja. Ada lagi peningkatan, sampai peringkat kita tinggalkan perkara yang dosa-dosa, kita tinggalkan akhlak yang mazmumah. Maknanya akhlak kita tu jadi akhlak mendekati akhlak karimah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat akhlak dah baik tadi, dah baik akhlaknya, sampailah ke peringkat tidak ada apa dalam hati dia melainkan Allah. Saya suka zikir ni, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada apa yang ada dalam hati aku selain daripada Allah. Allah saja, Allah saja. Ini adalah tahap pembersihan. Dan sebab itulah kita lihat di sini, apabila kita memahami akan hakikat ini, maka di sinilah tahapan-tahapan itu akan membawa kita kepada Allah. Barulah persiapan kita menuju kepada akhir zaman, menuju kepada cabaran, ujian dan fitnah-fitnah yang ada ni akan menjadi satu kekuatan. Bila hati kita bersih, maka tidak akan sampai kepada satu tahap, melainkan kita telah melepasi tahap-tahap yang ada. Jadi kita kena melakukan ikut bertahap-tahap.
Kan? Ikut bertahap-tahap. Maknanya kalau nak sampai kepada tahap yang yang kedua, kita kena tahap pertama kena buat dulu. Tahap pertama kena buat dulu. Apa tahap pertama tadi? Membersihkan anggota zahir kita daripada kekotoran, daripada najis. Kita membersihkan daripada hadas. Itu nombor satu. Jadi sebab tu seorang yang nak berjalan menuju pada Allah, maka dia mula melatih diri dia berwuduk. Sentiasa ambil semayang. Batal ambil semayang, dia ambil lagi. Batal ambil lagi. Jadi tujuan ambil semayang tu bukanlah biasa nak dapat pahala je, tapi tujuan nak melatih dirinya membersihkan anggota zahir. Kalau ada yang kotor, dia bersihkan. Kalau kena tanah, kotor tak tanah? Tanah tak kotor. Yang kotor apa? Najis. Najis kotor. Apa dia najis? Kita kena tahu najis ni apa. Ini bab taharah. Sebab tu dalam fiqh bab taharah ni nombor satu. Mula-mula sekali kita bincang taharah. Sebelum bincang semayang, bincang taharah dulu. Jadi apabila dia telah melepasi tahap yang pertama, barulah dia akan pergi kepada tahap yang kedua. Barulah kita boleh meninggalkan apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh zahir, amalan zahir. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kalau kita suka melihat benda-benda yang mungkar, melihat benda-benda yang mungkar, maka perbanyakkan wuduk. Bila kita berwuduk, bersih sampai-sampai, sebab berwuduk ni hakikatnya bukan sekadar ambil semayang, tapi kita bertaubat pada Allah. Berwuduk, ambil, kita bayangkan dosa-dosa di muka kita, mata kita, hidung, telinga kita, kita punya gigi pula, mulut kita, lidah kita bercakap kan. Kita minta ampun kepada Allah. Banyakkan berwuduk. Bila kita banyak berwuduk tu, hadap kita tadi, insya-Allah maka akan mudah kita meninggalkan dosa yang jawarih, dosa anggota zahir. Banyakkan. Jadi apabila kita telah mula meninggalkan dosa-dosa yang zahir tadi, akan meningkat pula kepada dosa-dosa yang yang buruk, mazmumah, sifat mazmumah, akhlak mazmumah. Baru kita boleh nak meninggalkan hati kita punya dosa pula, satu. Ini tahap-tahap dia. Dan apabila kita telah meninggalkan dosa-dosa dalam hati, dosa yang zahir, dosa hati, maka kita menuju kepada membersihkan hati kita daripada ghairallah, selain Allah. Maka hati yang sentiasa bersama Allah, yang Allah bersama, maka datanglah Dajjal. Dia tak takut dah Dajjal. Dia melihat Dajjal, hati dia dah ada Allah. Dia melihat Dajjal, dia nampak Dajjal makhluk. Orang nak injek kat dia dengan injek suntikan-suntikan yang dia tak mau. Contohlah dia terpaksa ambil. Dia semayang istikharah, dia semayang hajat, Jadi dalam pandangan dia, Allah SWT kata tak apa, ambil, Sebab apa Allah nak jaga dia, dia pun ambil. Dia bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca, dia doa, dia zikir, dia ambil. Sebutir pun nanopartikel takkan masuk dalam sel dia, insya-Allah. Sebab hati dia dah bersama Allah, tak takut. Ataupun tiba-tiba kena berlaku satu yang buruk pada dia, maka hati yang bersama Allah melihat sesuatu, melihat musuh, melihat ancaman, melihat apa, dia melihat dengan kacamata iman. Sebab hatinya dah ada Allah sahaja, lain tidak ada. Sehingga akhirnya diri dia sendiri pun dah tak ada. Dia kata yang ada ni Allah saja. Sampai peringkat macam itu. Tapi nak gambarkan ke sini bahawa pembersihan itu berlaku dengan tahap bertahap. Sehinggalah sir, perkara yang paling rahsia, sir ni rahsia, perkara yang paling rahsia dalam diri dia, dalam hati dia tu, yang paling dalam hati dia tadi itu, tidak ada lain melainkan Allah. Ini satu yang kita akan tengok, akan bincang. Ini pembersihan secara umum. Jadi sebab itulah tuan-tuan, maka kita ingin mendapat kepahaman ini. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan perkara tersebut? Salah satunya ialah apabila kita memahami bahawa bermulanya hidayah Allah, taufik Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah, maunah Allah, bermulanya petunjuk Allah itu ialah terbit daripada hati kita. Bermulanya semua adalah daripada hati kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
13 tahun yang pertama. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam fokus pada akidah. Islah akidah. Tengok berhala, itu bukan berhala, itu makhluk. Tengok tuannya Bilal Ibn Rabah, tuannya hebat, pukul sebagainya. Tapi dia tengok tuan dia, pukul dia, seksa dia, dia nampak tuan dia makhluk. Sebab tu dia boleh sebut ahadun, ahadun, ahadun. Sebab dalam hatinya dia ada Allah. Selain daripada Allah, dia dah buang, campak keluar dah. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu melainkan Allah. Tidak ada sesuatu melainkan Allah. Tidak ada yang maha menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang maha memberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang sesuatu hakikat yang ada melainkan Allah. Illallah. Hatinya dah bersama Allah. Jadi pada peringkat awal proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam tu membina hati yang kuat, imannya, hubungannya, akidahnya, keterikatannya, simpulannya bersama dengan Allah Rabbul Jalil. Jadi sebab tu sahabat-sahabat mampu berhadapan dengan siksaan. Bilal kena seksa, Sumayyah sampai menjadi syahid. Sumayyah sampai dibunuh. Ammar sampai dibunuh. Yasir sampai dibunuh. Sahabat-sahabat dipukul, mampu. Kerana Rasulullah latih apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada kewujudan melainkan Allah. Semua itu Allah. Jadi Allah yang ada dalam hati dia. Dia boleh tahan. Dia melihat sesuatu dengan pandangan iman. Dan sebab itulah bermulanya dalam tarbiyah itu adalah hati. Hati yang perlu kita sentuh, perlu kita hidupkan. Bermula tempat terbitnya cahaya itu adalah hati kita. Hati kita lah tempat terbitnya cahaya. Dan menjadi persoalan kita pada hari ini, adakah hati yang ada cahaya itu bersinar ataupun tidak? Bersinar ataupun tidak? Bercahaya ataupun tidak? Umpamanya kalau kita kata sini, di langit kita ada bulan, ada cahaya bulan. Adakah kita melihat cahaya bulan tu ataupun cahaya bulan tu tersekat dengan awan ataupun terlindung dengan sesuatu? Begitu juga dengan matahari. Maka di sini kita lihat tuan-tuan perempuan yang kita gambarkan kebersihan tadi, walaupun dia bermula daripada dari sudut prosesnya kita mula fizikal sehingga akhirnya sir yang paling rahsia dalam diri kita, yang paling rahsia dalam diri kita malaikat pun tak tahu. Maka di situlah kita lihat semuanya bermula daripada hati kita. Maka hatilah tempat terbitnya semua cahaya. Dan yang paling dalam sekali ialah disebut sir, iaitu hati yang paling dalam sekali, yang mana hati itu ada beberapa lapis. Dan bermula daripada sir itulah terbitnya cahaya tawajuh, cahaya menghadap kepada Allah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita masuk Islam, kita mengucapkan, macam tadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kita mengucap kalimah syahadah dengan lidah, dengan hati kita menyebut, maka akan terbit cahaya. Cahaya terbit kat mana? Cahaya itu terbit dalam sir yang paling dalam sekali. Sebenarnya terbit. Sebab tu kita lagi banyak mengucap dua kalimah syahadah, lagi banyak kita menyebut la ilaha illallah, lagi kuat cahayanya. Tetapi persoalannya ialah, adakah cahaya yang kita sebut tadi itu memancar keluar? Memancar keluar dalam bentuk natijah, dalam bentuk amal Islam, amal soleh. Jadi ini dia punya persoalan dia. Jadi sebenarnya apabila kita masuk Islam, maka Allah akan memberikan kepada kita nurul Islam, cahaya Islam. Apabila cahaya Islam meningkat, maka Allah akan memberikan nurul iman, ada cahaya iman. Apabila cahaya kita meningkat lagi, iman kita akan diberikan Allah nurul ihsan, ada cahaya ihsan. Jadi dalam tarbiyah ni bukan setakat beramal kosong tak. Bukan sekadar kita beramal, kita buat banyak amal, kita sedekah, kita buat, tapi kita tidak melihat hakikatnya. Setiap amal yang kita lakukan bermula dengan kalimah syahadah, maka Allah akan pancarkan cahaya daripada sir
daripada hati kita yang sir, yang paling dalam sekali. Dan ada 7 lapis. Lapis yang ke-7 yang paling dalam dia akan pancar. Kita ucap sebab tu, ucaplah kalimah syahadah banyak kali, tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang menzikir-zikirkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Ada orang menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lidah, dengan hati, dengan perasaan dia. Maka sebenarnya Allah memancarkan cahaya daripada sir, daripada hati dia. Tapi adakah sir itu keluar? Ini soalan yang kita nak tengok pada hari ini. Jadi apabila cahaya itu diberikan oleh Allah, cahaya bertawajuh, digambarkan para ulama kita, cahaya untuk kita menghadap Allah. Macam saya sebut tadi, contohnya Dajjal datang. Kita melihat Dajjal dengan cahaya iman, cahaya Allah. Kita melihat Dajjal, kita nampak Dajjal ni bukan Tuhan. Dajjal ni bukan orang yang kuat. Tidak, dia makhluk yang lemah. Melihat tentera Cina, tentera Amerika. Tengok tentera Amerika dengan kehebatannya, badan sasa, dengan macam-macam tadi kan. Tengok-tengok, kalau kita tengok dengan pandangan fizikal, takut. Tapi bila melihat dengan pandangan cahaya Allah tadi, cahaya yang iman yang ada, cahaya Islam, iman dan ihsan, maka melihat tentera-tentera Amerika, melihat musuh, tak ada apa, itu semua makhluk Allah. Yang makhluk ni kan tak akan boleh kalahkan Allah. Tak akan boleh kalahkan kerajaan Allah. Ini Al-Mahdiyin. Ini kelompok Mahdi ni. Ini Taifah Mansurah ni, dia punya hati dia begitu. Hati dia macam tu. Dia bukan hati setakat macam kita hari ni sembayang pun masih ingat benda lain. Malah cahaya tak ada lagi. Sebab tu kita tajdidkan syahadah kita, tajdidkan iman kita, perbaharui syahadah dan iman setiap ketika kita teringat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada dia punya sanad dia. Dia ada dia punya kalimah dia, penghayatan dia. Dia ada dia punya salsilah dia. Dia ada roh dia, dia ada cahaya dia. Dia bukan sekadar kita baca je. Jadi sebab tu kita nak lihat di sini cahaya tawajuh itu. Cahaya itu ada dalam sir kita. Memang ada dah. Cumanya memancar tak macam keluar tak keluar. Macam matahari dah ada. Allah dah jadikan matahari. Cahaya matahari tiba-tiba mendung. Kenapa? Kerana tebalnya awan. Tebalnya awan yang menutup cahaya matahari. Kalau ada bulan, kalau ada matahari, bulan tertutup dengan cahaya matahari. Sebab cahaya matahari lebih hebat daripada cahaya bulan. Kalau ada bulan, cahaya bulan, bintang tertutup dengan cahaya bintang. Bintang tak nampak, bulan terang. Kan? Tapi kalau tak ada bulan, bintang akan nampak cahaya bintang. Berkelip, daun berkelip. Itulah hakikat nurul iman, nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan yang ada dalam sir, dalam hati kita. Nurul Islam ibarat cahaya bintang. Nurul iman ibarat cahaya bulan. Nurul ihsan ibarat cahaya matahari yang akan menyinar. Ini sebenarnya yang berlaku dalam hati kita, yang kita kadang to reconnect. Signal tak kuat sangat. Baik, jadi sebab itulah cahaya inilah yang sebenarnya menjadikan kita bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya Islam, cahaya iman akan memancar daripada hati sir tadi, hati yang paling dalam sekali. Hati yang paling dalam sekali. Dan disebutkan tempat terbitnya Nurul Muwajahah. Nurul Muwajahah, cahaya yang menghadapkan kita kepada Allah. Disebut juga Nurul Ihsan. Jadi cahaya Islam, cahaya iman akan membawa kepada Nurul Muwajahah. Cahaya yang menghadapkan kita kepada Allah, iaitu cahaya ihsan, Nurul Ihsan. Jadi sebenarnya kita boleh jaga yang ini, bersihkan hati kita yang ini, maka kita akan insya-Allah berjalan menuju kepada Allah. Kita membersihkan hati kita. Ini barulah kita boleh kita boleh islah akidah kita. Baru kita boleh mengislah akidah kita, mengislah tauhid kita. Tauhid uluhiyah Allah, tauhid rububiyah Allah. Bila kita memahami hakikat nur yang ada, yang perlu kita pancarkan, yang perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita.
apabila cahaya memancar itu cahaya Islam, apabila cahaya Islam memancar dalam hati kita, maka cahaya itu akan menyinari seseorang. Bila cahaya Islam yang ada dalam hati kita, contohnya kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka cahaya Islam memancar daripada sir. Kita ucap dengan lidah, ucap dengan hati, sepenuh perasaan kita, dia akan memancar daripada sir. Maka apabila cahaya itu memancar, maka kita akan merasai halawatul amal zahir. Maka disitulah kita akan merasai halawatul amal zahir. Kita rasa kemanisan amal yang zahir. Kita akan rasa kemanisan amal zahir. Sembahyang rasa lazat, seronok sembahyang, baca Quran, seronok baca Quran. Maknanya amalan zahir ni kita rasa seronok, rasa lazat. Maka itu maknanya cahaya Islam daripada hati kita telah memancar. Kita akan merasai halawatul lazat, kelazatan amal zahir, amal fizikal kita. Maka sebab itulah apabila nurul Islam memancar, maka bila kita solat contohnya, kita akan rasa tenang. Lepas solat rasa tenang, lepas baca Quran rasa tenang, lepas kita beramal, bermunajat, sembahyang malam rasa tenang, sembahyang tenang, baca Quran tenang, zikir tenang. Bila nurul Islam mula memancar. Jadi apabila kita beramal, tidak ada rasa kelazatan dalam amal kita. Maknanya kita sembahyang, kita puasa, tidak ada kelazatan, maka bermakna nurul Islam tidak memancar, tidak keluar lagi. Dia ada awan, dia ada mendung. Itu yang kita sembahyang rasa berat aja. Sembahyang rasa berat nak sembahyang. Kenapa? Sebab nurul Islam belum keluar lagi, tidak memancar. Tidak bersinar cahaya Islam tadi. Mungkin sebab ada asap, ada kabut, ada gerhana. Cahaya ada dah. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, ada cahaya. Allah bagi cahaya. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ada cahaya dah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ucap sepenuh hati kita, dah ada cahaya. Tapi kita sembahyang tak rasa seronok, tak rasa tenang. Baca Quran rasa berat, zikir rasa berat. Kenapa? Cahaya ada tapi tak memancar, dia tak keluar kepada fizikal kita ni. Maka apabila cahaya itu tidak menyinar, maka rasa manis beramal tidak akan wujud dalam diri kita. Maka sebab itulah digambarkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata, carilah kelazatan, kenikmatan daripada tiga perkara: solat, Quran dan zikir. Solat, Quran dan zikir. Tafaqqa dul halawati bil salasin. Kan, carilah kamu, fahamilah kamu, sedarilah kamu, tafaqqah dzul halawati bil salasin, dengan tiga hal, tiga perkara. Fi shalah wa fil Quran wa fi zikr. Maka kata Hasan Al-Basri, carilah kamu halawah, kelazatan, kemanisan dengan tiga perkara: Quran, solat, Quran dan zikir. Jadi kalau kita sembahyang rasa lazat, rasa seronok sembahyang yang fizikal ni, Quran rasa seronok Quran, zikir rasa seronok zikir, lazat zikir, maka ni cahaya Islam dah menyinar. Tapi kalau kita sembahyang tak rasa seronok, cahaya Islam tak menyinar. Cahaya Islam tak menyinar lagi. Sebab tu kita rasa tadi, macam mana kita kata kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita baca zikir-zikir ni kan, kita rasa lapar, rasa penat, rasa boring. Maknanya cahaya Islam tak keluar. Ini rahsia dia, cahaya Islam tak keluar. Jadi kata Nabi, orang akhir zaman baca zikir, dia boleh kenyang, hilang lapar, dah tak takut. Dia tak takut dah. Kan, Dajjal datang, tentera Dajjal datang, kepung kampung dia, kepung rumah dia, kepung tempat village dia, MV dia, Muslim village, kepung lah. Dajjal kepung dengan zombie dia.
Dengan vampire, bukan zombie, vampire. Kita yang zombie ni kan. Vampire. Kepung semua katalah Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Tengok Dajjal tak takut. Hati tak takut. Rasa nikmat. Kan? Sembahyang rasa nikmat, Quran rasa nikmat, zikir rasa nikmat. Kenapa rasa nikmat? Sebab cahaya bersinar. Cahaya Islam bersinar. Ini rahsia dia. Kalau kita tidak proses, tak dapat. Ini yang kita nak bincang ni. Ini semua perkara-perkara yang penting yang kadang-kadang tertinggal dalam kehidupan kita. Jadi kata Hasan Al-Basri, bila kita sembahyang, solat, patutnya kita rasa seronok, tenang, kuat, makin kuat. Allahu Akbar. Sebelum sembahyang, serabut otak kita, serabut masalah macam-macam. Tapi lepas sembahyang, alhamdulillah, selesai masalah. Sebelum baca Quran, serabut macam-macam masalah. Baca Quran, selesai masalah. Tenang, tenteram. Dan sebelum daripada kita zikir, kita rasa serabut macam ni, Dajjal nak datang macam ni, makanan lapar semuanya. Zikir tiba-tiba hilang keserabutan dia. Serabut hilang bila zikir. Hilang lapar hilang kata Nabi. Lapar hilang orang berzikir ni. Dan hadis yang saya baca 2 malam yang lepas. Hilang lapar dia. Kenapa? Sebab cahaya Islam memancar. Jadi masalah kita sekarang ni, cahaya Islam memancar tak mancar, itu masalah kita. Ini yang kita kata pembersihan. Ini yang dibersihkan tadi. Kan? Apa yang menyekat cahaya Islam daripada keluar? Apa yang menyekat cahaya iman keluar? Apa yang menyekat cahaya ihsan keluar? Memang Allah dah bagi dah pada kita. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah bagi cahaya. Cahaya ada tapi tak keluar. Kenapa tak keluar? Bila lazat solat, gembira kita solat, tenteram bila kita baca Quran, gembira bila kita berzikir, tenang bila kita berzikir, maka itulah maknanya cahaya Islam telah keluar. Jadi 3 pokok ibadah ni benda kita kena cek. Kalau benda ni kita tak rasa tenang, tak rasa seronok, bila kita buat, maka cahaya Islam tak keluar lagi. Bahaya tak? Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya sekiranya datang sakaratul maut. Sekiranya datang sakaratul maut. Dan ketika kita tidak ada cahaya Islam dalam hidup kita, kita bimbang, kita mati dalam keadaan tidak ada Islam. Su'ul khatimah. Jadi para ulama mengkaji, melihat sahabat-sahabat, macam mana sahabat-sahabat ditarbiah dulu. Macam mana sahabat-sahabat ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membina kekuatan nurul Islam, sehingga mereka habis meninggalkan dunia ini dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan husnul khatimah, membawa Islam bersama mereka. Tetapi dibimbangi apabila cahaya Islam tidak berjalan, tidak bersinar, maka apabila dia meninggal dunia, kemungkinan besar dia akan mati tanpa Islam. Ini yang bahaya sekali. Ini yang nombor 1. Jadi apakah perkara yang menyebabkan cahaya Islam itu tidak bersinar? Apakah yang menjadi awan, mendung, gerhana yang menyebabkan cahaya Islam yang ada dengan kalimah syahadah dan sebagainya tidak keluar? Ialah dosa zahir kita. Dosa zahir kita itulah yang menjadi awan, yang menjadi mendung, yang menjadi gerhana, yang menjadi penghalang cahaya Islam keluar, sehingga menyebabkan kita tidak boleh merasai kemanisan Islam, kemanisan salat, kemanisan Quran, kemanisan berzikir kepada Allah. Tak rasa tenang, zikir tak tenang, Quran tidak menggembirakan, salat rasa macam beban solat ni, berat, nak solat ni berat. Kenapa? Kerana dosa-dosa zahir, amal zahir. Ini kita tadi membersihkan dosa-dosa daripada jawarih, anggota zahir kita. Jadi sebab tu kita kata membersihkan dosa zahir kita itu penting. Selepas kita membersihkan yang kita kata anggota tadi, kita bersihkan dosa ni, mata, telinga. Jadi rupanya dosa mata yang ada pada kita, dosa lidah yang ada pada kita, dosa telinga, dosa tangan yang sering ada pada kita, pukul orang sebagainya.
Kaki dosa kita itu menghalang cahaya Islam keluar daripada hati kita, sir tadi yang saya sebut tadi, lub yang paling dalam sekali, menghalang keluar sehingga akhirnya kita tidak rasa lazat solat, tak rasa lazat baca Quran, tak rasa lazat berzikir, tak rasa lazat pergi haji, pergi sama je. Sebab itulah kalau kita tanya kepada kawan-kawan kita, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni, apa yang paling best kali pergi haji? Itulah makcik nak cakap apa paling best pergi haji. Pergi haji ni paling best masa shopping lah. Masa shopping paling best. Bukan paling best masa tawaf ke, kan, masa sa'i ke, masa keliling Kaabah, dekat Kaabah berdoa menangis ke, ketika berada di Mina ke, di Muzdalifah bermalam di sana, masa itulah ada disentuh hatinya, menangis. Ketika melontar jamrah menangis, kan? Tak. Masa bila yang best sekali? Paling best sekali bila shopping. Masa bila paling best sekali paling best pergi haji? Masa shopping. Shopping paling best. Maknanya walaupun pergi haji, tapi nurul Islam tak keluar. Sehingga kelazatan bukan pada amal soleh, kelazatan bukan pada solat, kelazatan bukan kepada amal haji pada masa wukuf. Contohnya bukan. Kelazatan ketika shopping, yang diingat shopping. Kenapa? Masa tu kan, duit ada banyak, kan, beli macam-macam. Teringat pula anak cucu ramai, kan. Ada kawan senyum. Betul tak? Dengar ceramah. Masa bila dengar ceramah paling best? Masa dia kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega. Bila ustaz kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lega masa tu. Masa tengah semayang ngantuk lah, masa khutbah mengantuk lah, masa tengah ceramah mengantuk. Ini cahaya Islam, masalah kita cahaya Islam ni. Kenapa cahaya Islam tidak bersinar? Cahaya Islam tidak bersinar kerana dosa-dosa jawarih, anggota fizikal kita. Kita tak jaga mata kita ni, kita ingat ni tak apa, tengok aurat orang, tengok benda-benda yang haram, ingat tak apa kot. Tak ada orang tahu. Tengok seorang-seorang dalam bilik, tak ada orang tahu. Tengok pornografi, tengok video-video lucah, tengok benda-benda yang tak elok ni, kita ingat tak ada orang tahu ni. Padahal Allah Maha mengetahui. Kita pun tengok, kita buat ni dosa tersembunyi, dosa mata. Rupa-rupanya dosa mata itulah yang menyebabkan kita rasa sembahyang kita beban solat. Nak sembahyang rasa beratnya nak solat, beratnya nak puasa. Nak puasa susahnya nak puasa. Susahlah puasa. Baca Quran, susah lagi, susah baca Quran. Sembahyang malam pun payahlah, susahlah, ngantuklah selalunya. Susah nak bangun malam, susah nak baca Quran, susah nak zikir. Kenapa? Rupanya dosa kita, dosa fizikal. Tak jaga lidah kita mencakap apa nak cakap, tak jaga telinga kita main dengar apa nak dengar. Orang ngumpat pun kita dengar, ngumpat, kita lagi tadah telinga kita lagi besar. Iya ke? Siap tambah lagi. Memang saya tahu dia macam itu. Siap kita tambah lagi. Dia dah ngumpat, kita ngumpat lagi. Rupa-rupanya cahaya Islam, nurul Islam daripada hati kita, yang telah lahir daripada ucapan syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan lahir cahaya tersekat dengan dosa-dosa kita. Dan apa bahayanya sekiranya nurul Islam ni tidak benar-benar kita boleh pancar tadi. Bahaya tuan-tuan dan puan, yang paling bahaya sekali ialah apabila sampai sakaratul maut. Ketika kita berhadapkan sakaratul maut, kita dibimbangi tidak boleh keluar daripada dunia ini dengan Islam. Itu yang susah nak mengucap dua kalimah syahadah. Itu yang susah nak sebut la ilaha illallah, susah. Kenapa? Rupa-rupanya cahaya Islam tidak keluar. Ini nombor satu. Jadi apa tanda cahaya Islam keluar? Halawatul ibadah yang zahir. Kita rasa kemanisan dalam ibadah zahir. Ini kita kena faham ni. Ini tarbiyah yang kita nak dekati ni, nak kena faham ni. Kita ingat tak apa, sembahyang, aku dah sembahyang banyak, tak apa, buat dosa sikit-sikit, tak apa. Kita ingat, kita dah sembahyang banyak, dah puasa banyak, dah pergi haji. Sekali sembahyang 100,000 kali ganda, sekali rakaat. Dah sembahyang, dah puasa, dah macam-macam. Dia haji, buat korban pun di Mekah. Kita rasa dah banyak pahala. Tiba-tiba, ya Allah, kita kata tak apa, buat maksiat sikit-sikit, tak apa. Rupanya itulah yang menghentam amalan kita.
maksiat. InsyaAllah esok kita akan sambung berkenaan nurul iman dan seterusnya, bagaimana kita membersihkan diri kita. Jadi pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, assignment saya pada tuan-tuan sekalian, termasuk diri saya jugalah. Apa assignment, apa tugasan? Perhatikan dosa-dosa zahir kita. Apa dosa zahir kita? Maka dosa zahir kita itu kita minta ampun, kita menyesal, minta ampun dan kekuatan. Ya Allah, berikan aku kekuatan, tinggalkan dosa yang zahir. Dosa anggota, tangan, kaki, mata, telinga, lidah. Memek muka kita, wajah muka kita, buat wajah macam orang benci kat kita. Dalam muka tu tak handsome, tak senyum lah tu. Senyum, dia senyum banyak. Senyum banyak sikit. Saya nak senyum susah sebab gigi saya kena ikat. Ada masalah gusi sikit, nak kena operate. Tolong doa, saya nak kena ada operation. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Dan insya-Allah bila kita faham yang ini, kita baru nampak, oh rupanya macam gini. Patutlah aku semayang tak rasa apa-apa. Patutlah aku baca Quran rasa berat aja. Rupanya aku tak jaga dosa aku. Dosa aku tu yang menutupi cahaya tadi. Dan bahayanya apa tuan-tuan? Sekali lagi saya ulang, bahayanya dibimbangi ketika sampai waktu ajal kita. Pada masa tu kita tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh mati dengan Islam. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Esok ya apa? Tuan. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Kalau ada kesempatan kita akan sambung macam mana kita nak membersihkan amalan kita ni sehingga betul-betul bersih. Betul-betul bersih sehingga akhirnya kita berjalan menuju kepada Allah setiap hari meningkat. Barulah jumpa Dajjal, kita tak nampak Dajjal tu jahat. Tak nampak Dajjal tu kuat. Dia nampak Dajjal tu apa? Dajjal ni makhluk aja, tak ada apa. Kau buatlah jahat macam mana pun, kau tak boleh ganggu aku illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kita nampak Allah dalam hidup kita. Nampak perbuatannya, kehebatannya, keagungannya, sifatnya, namanya. Ini hati. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati bisabri. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah, la tarkud da'wah wa tarkud tarbiyah wa tarkud jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah ya Rahman, Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok.